Kisah yang akan saya bacakan ini datangnya daripada Amin yang ingin berkongsi pengalaman beliau atas kejadian yang berlaku kepada keluarga beliau. Dan oleh kerana email ini pada awalnya dikirimkan pada Casey, akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang beliau ingin memberikan jalan cerita ini kepada Casey. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Amin dan cerita ini berlaku pada tahun 2003 di Batam, Indonesia. Dan pada masa itu Casey, isteri saya baru saja melahirkan anak kami yang pertama dan kami tinggal di rumah sewa di daerah Bengkung. Saya tiba di Batam pada malam hari Casey. Hujan renyai pula tu. Dan untuk menuju ke rumah saya ni, daripada main road saya perlu melalui sebatang jalan yang gelap. Jalan itu Casey, kiri kanannya simak samun. Jalannya pula tidak rata, tidak ada jalan tar di sana. Jalannya seolah-olah seperti off-road. Jadi saya mulalah perjalanan saya daripada main road tu, saya masuk ke dalam sebatang jalan yang gelap ni. Kalau selalunya saya jalan di daerah sana, memang tak ada apa-apa pada sebelah petang. Tetapi pada kali ini, saya tiba di Batam pada malam hari, Casey, perlu ingat. Jadi saya perlu terjah jalan ini keseorangan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dan ketika saya jalan tu, jalannya tidak rata, Casey. Dan bila tiba di persimpangan jalan, saya merasakan badan tak sedap. Bulu tengkuk dah mula meremang dah. Saya tak fikir apa-apalah ketika itu. Saya melihat ke arah sekeliling, saya berhenti, menghirup udara segar malam dan memasang rokok untuk meredakan ketakutan yang saya alami. Ketika saya mula untuk pasang rokok tu, saya sempat kelihatan. Saya sempat melihat toleh ke kiri dan ke kanan. Memang tak nampak apa-apa. Gelap yang teramat sangat. Dan saya rasa seolah-olah kecil saya di antara simak samun mengelilingi saya itu. Dan tiba-tiba sedang saya menikmati kegelapan malam, tiba-tiba kan Casey, saya merasakan seperti ada sesuatu yang melintas di depan saya. Tapi saya tidak kelihatan pula. Saya pun apa lagi? Mulut dah automatik dah berkumat kamit baca ayat kursi. Sampailah ke rumah, Casey. Sampai ke rumah, isteri dan mertua pula tanya, kenapa muka saya ni macam orang ketakutan saja? Berpeluh pula tu. Saya pun senyum. Saya katakan, tak ada apa-apalah sayang. Maklumlah Casey, isteri saya kan tu dalam keadaan pantang. Saya pun tak nak takutkan dia lah. Saya pergi mandi dan isteri siapkan makan malam. Selepas selesai makan malam tu Casey, memang berserabut pikiran saya. Saya fikirkan tadi awal tadi saya dalam keadaan jalan nak balik ke rumah. Apa tu benda yang lalu ke hadapan saya tu? Tahu-tahu dia ikut je. Itu yang saya takut Casey. Selepas selesai makan malam, walaupun dalam keadaan berserabut pikiran, saya bersimbang dengan keluarga sampai ke larut malam. Isteri dan mertua saya masuk tidur, saya pula degil menonton TV sehingga hampir terlelap Casey. Dalam saya hampir terlelap tu, saya dikejutkan oleh isteri saya dan mertua. Datang kepada saya, abang bangun abang, bangun. Kata mereka, anak saya menangis tak henti-henti walaupun sudah diberikan susu badan. Saya tanya, kenapa ni sayang? Kan dah lewat malam ni. Kata isteri saya, ada sesuatu yang tak kena di belakang rumah. Saya muskil. Saya bangun dan menuju ke dapur. Isteri dan mertua saya tunggu di ruang tamu. Casey, saya mendengar suara tangisan seorang bayi di belakang rumah saya, Casey.
saya juga ada mendengar bunyi seperti orang mencakar tingkap dapur rumah saya, Casey. Bayangkan dalam saya keadaan keseorangan di sana, mertua dan juga isteri saya di ruang tamu. Mereka tak berani masuk ke dalam dapur. Tapi saya memberanikan diri. Yalah, saya orang lelaki mesti tunjuk yang saya tak takut dengan benda-benda ni. Saya beranikan diri dan bertanya, siapa yang berada di luar tu? Siapa tu? Siapa tu? Hai, Casey, dia tak menjawab. Sebaliknya, bunyinya semakin kuat, Casey. Saya pasti, ini bukan orang. Ini pasti makhluk yang tak diundang. Saya pun apa lagi, ini tak boleh jadi. Saya suruh isteri dan mertua baca ayat kursi dan saya langsung azan sekuat-kuatnya. Selepas selesai, saya azankan. Periuk belanga yang isteri saya sangkut di luar dapur itu jatuh seperti ada orang yang melanggarnya. Dan terdengar suara cik pun mengilai, Casey. Saya tak berani nak buka pintu. Selepas itu, anak saya berhenti dari menangis. Sumpah, Casey, saya dan keluarga tidak tidur sehinggalah ke fajar. Esok paginya, saya pun pergilah ke ruang dapur. Habis semua peralatan dapur saya tunggang terbalik dibuatnya, Casey. Saya duduk, melihat periuk belanga tunggang terbalik di dapur. Saya pun termenung sebentar berfikir, mungkin kejadian ini ada kena mengena. Pada malam saya pulang ke rumah. Dan kemungkinan besar makhluk ini ikut saya pulang, Casey. Saya pun menceritakanlah kepada keluarga. Habis saya dimarahi oleh mertua. Itulah ceritanya, Casey. Dan terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amin yang menetap di Batam mengenai kisah seramnya yang telah pun dikongsinya awal tadi. Dan tentu sekali, pernahkah anda melalui pengalaman seperti beliau? Ketika nak balik, ada orang usik. Ada benda yang anda tidak nampak usik. Tapi apabila anda pulang masuk ke dalam rumah, sambungan gangguan itu langsung ke dalam rumah. Dan pernahkah anda menegur gangguan-gangguan seperti ini dan apakah respons mereka? Mungkin anda dapat kongsi bersama saya di sini menggunakan kod Club KLUB, jarak nama anda. Maaf, bukan. Astaghfirullahaladzim. Saya hampir lupa. Apabila saya membacakan kisah itu, saya terlihat di kertas worksheet saya ni menunjukkan Khamis 19 hari bulan Januari 2012. Malam Jumaat. Tak sedar saya. Tapi tak mengapa, saya akan sambung dengan kisah yang seterusnya. Sekiranya anda pernah diganggu seperti Encik Amin. Yang ringkas kisah dari Kak Maimun, yang ini daripada juga seorang ibu yang bernama Kak Latifah yang menetap di kawasan Teck Whye. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Kak Latifah. Kak Latifah ingin berkongsi satu peristiwa, satu pengalaman kisah misteri yang tak dapat dilupakan. Sebenarnya Kisi, seumur hidup kakak tak pernah duduk dalam rumah seorang diri. Kalau dalam rumah tu mesti, kalau keluarga keluar, mesti setidak-tidaknya ada anak. Kalau anak keluar, mesti ada suami, ataupun anak nombor 2, ataupun anak nombor 3, ataupun kakak akan bersama dengan pembantu. Jadi apa yang berlaku? Rakan misteri jam 12. Kakak ada seorang anak. Anak kanak-kanak istimewa. Yang memerlukan penjagaan khas. Anak istimewa ini. Anak istimewa ini adalah anak bungsu kakak. Jadi sebab itulah kakak telah pun mendapatkan khidmat seorang pembantu. Dan untuk pengetahuan Kisi, anak kakak ni memang rapat dengan kakak.
Dengan abang, dengan kakaknya, dengan ayahnya tidak begitu rapat. Biasalah, kakak satu malam, satu hari jaga. Dari dia bangun sampai dia tidur, bila keluar nak ke kedai pun kakak akan tolak dia menggunakan kerusi roda bersama dengan pembantu rumah. Jadi anak kakak rapat, dari situlah dia seringkali akan beritahu kakak. Seolah-olah dia nak beritahu dalam rumah ni ada sesuatu. Tapi biasalah, kita tak akan faham. Seorang ibu hanya boleh tahu, tapi tak akan faham apa yang ingin dijelaskan. Tapi beberapa kali kakak menepis, tak nak percaya apa petunjuk yang ditunjukkan oleh anak kakak yang dikatakan ada penyakit khas ataupun perlukan penjagaan khas, kata Kak Latifah di Teck Whye. Pendengar Misteri Jam 12. Kak Latifah kata sekali lagi, dalam rumah tu beliau tak pernah tinggal seorang. Mesti ada anak bungsu, pembantu rumah ataupun ahli keluarga yang lain dalam rumah. Jadi beberapa kali anak yang memerlukan penjagaan khas ini pernah signal ataupun beri satu isyarat lah. Mungkin dia tak beritahu saya, mungkin dari segi perbuatan, dari segi perasaan yang takut dia tunjukkan ataupun lukisan, saya tak pasti. Sebab tidak diterangkan oleh Kak Latifah di Teck Whye. Perkara yang menyeramkan berlaku apabila anak kakak meninggal dunia yang mempunyai penyakit khas, bila dia kena serangan demam panas. Memang menyedihkan, Casey. Jadi, kisah yang ingin kakak sentuh, bila anak kakak dah meninggal dunia, pembantu rumah pun tidak diperlukan lagi. Jadi kami pun dah hantar dia baliklah ke ejen. Jadi apa yang berlaku rakan-rakan Misteri Jam 12? Inilah kisah yang ingin saya sentuh pada anda dalam rancangan MG12 di Ria 897 FM. Kata kakak kita, kisah yang ingin diketengahkan ini, apabila pembantu dah dihantar ke ejen, anak kakak dah meninggal dunia yang bungsu, barulah kakak rasa kesepian. Suami bertugas, 2 anak buat hal sendiri kalau keluar dengan rakan-rakan, kakak seorang kan tinggal dalam rumah. Pernah satu malam suami kakak bertugas shift malam. Kakak pula seorang diri. Anak kedua-duanya keluar dan tak balik. Jadi rakan-rakan MG12, sebenarnya apa yang berlaku? Kita teruskan. Casey. Yang menyeramkan, kakak pernah sedang duduk di ruang tamu menonton televisyen. Kakak dengar bunyi orang berjalan. Jadi dari sofa kakak duduk, kakak toleh tak nampak orang, Casey. Tapi dengar beberapa kali, orang lalu lalang belakang kakak. Setiap kali toleh tak nampak. Setiap kali toleh tak nampak. Tiba-tiba meremang bulu rumah. Kakak ni seorang. Suami bertugas, anak 2 belum balik. Pembantu dah dihantar balik pada ejen. Tak apa, teruskan. Terus menonton televisyen, dengar lagi orang berjalan. Laju Casey cara dia bergerak. Bila toleh belakang, masih tak nampak apa-apa. Jadi akhirnya, kakak pun diam diri. Dalam hati ini kakak baca. Baca dan baca dan baca. Dengar lagi Casey. Dengan kuasa Allah. Tergerak hati. Selalunya kalau kita duduk sofa kakak jenis yang belakang headrest ni tinggi. Jadi bila kakak toleh nampak belakang saja, orang tak nampak orang berjalan. Tapi kali ini kakak toleh sambil tengok bawah, belakang sofa. Casey nak tahu apa kakak nampak? Kakak tak bohong, Casey. Kakak nampak benda tu merangkak, ulang alik dapur, masuk dalam bilik anak, keluar balik masuk dapur, masuk dalam bilik anak. Kakak terdiam. Kakak pandang balik tengok TV. Telinga masih dengar. Bulu roma masih meremang. Bulu tengkuk masih meremang. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Nak angkat telefon jauh. Nak bergerak pun takut. Apa kakak buat? Kakak kuatkan suara TV supaya tak dengar bunyi orang bergerak. Benda tu berjalan. Casey, untuk pengetahuan Casey, ruang tamu kakak gelap, bilik gelap, lampu dapur gelap, cuma ada cahaya televisyen saja yang dihidupkan. Nak bangun buka lampu pun takut Casey. Jadi akhirnya,
Kakak buka TV, suara kakak kuatkan. Kakak baring atas sofa. Baring. Takut-takut pun kakak baring. Kakak berpeluk tubuh. Kakak rapatkan tangan, rapatkan kaki, berpeluk tubuh dalam keadaan ketakutan. Dalam hati kisi kakak berkata, "Ya Allah, tolonglah. Kalau benar apa yang aku nampak, tolonglah. Keluarkanlah benda ni dari rumahku." Berkali-kali kakak ulangi. Tiba-tiba kakak dengar. Pertama kali kakak perasan dah tak remang bulu rumah. Kakak pelankan suara TV. Cuba dengar dengan teliti. Dah tak ada bunyi lagi. Kakak bangun. Buka lampu bilik. Buka lampu ruang tamu. Lampu dapur. Semua lampu kakak buka. Ambil telefon anak. Anak kata on the way dekat bawah blok tengah naik lift. Pendengar Ria 897 FM. Sejak hari itulah, setiap kali kalau kakak duduk dalam rumah seorang diri, semua lampu rumah akan kakak buka. Anak kakak pernah marah kakak beberapa kali, tapi mereka takkan faham sebab mereka belum kena. Baik, dan selanjutnya ingin saya ketengahkan peristiwa ini. Ini merupakan kiriman email juga, datangnya daripada Atan. Atan berkongsi pengalaman yang menakutkan berlaku. Kata Atan, "Apa khabar Kisi?" "Khabar baik. Saya ni seorang pengawal keselamatan. Dan memang setiap hari saya bertugas, kalau shift malam ke shift petang ke, akan ada 2 atau 3 pengawal keselamatan. Selalunya paling-paling pun mesti ada seorang partner ataupun seorang rakan yang akan bertugas dengan kita. Jadi tengoklah, kadang-kadang tempat lain memerlukan orang, jadi tempat kami menjadi 2 orang. Seorang akan dihantar ke tempat yang lain, bukan bangunan yang sama, tapi tempat yang lain di bawah jagaan syarikat saya bertugas. Jadi apa yang berlaku? Kata Atan, kisah yang ingin diketengahkan, saya waktu itu jaga malam seorang diri. Seorang rakan harus bergegas pulang. Jadi tidak ada seseorang boleh cover ataupun ambil alih teman yang tiba-tiba sedang bertugas kena ambil urgent leave kerana ada kematian. Nenek saudaranya meninggal dunia. Jadi Atan menceritakan, bila kami mula bertugas, teman saya sekitar pukul 10 malam mendapat panggilan daripada rumah mengatakan nenek saudaranya meninggal dunia, dan dia minta izin lah. Terutama sekali dia minta izin saya sebab katanya majikan boleh lepaskan dia sekiranya saya setuju untuk buat seorang diri. Jadi seorang rakan dalam keadaan memerlukan, siapa yang cakap tak nak? Ini kan orang meninggal. Jadi saya pun kata tak apalah, kau pergi, aku jaga seorang. Dia tanya saya boleh tak, minta maaf lah, minta maaf. Tak apa, kau pergi je, aku jaga seorang. Jadi akhirnya dia pun telefon majikan membenarkan setelah saya setuju untuk menjaga bertugas malam itu seorang diri. Pendengar Ria 897. Bila Atan pulang sekitar 10 suku malam, saya mula jaga seorang. Dan kita ni harus buat clocking. Setiap 2 jam kena buat clocking. Dan kesemuanya ada 13 checkpoint untuk kita clocking. Bangunan yang saya jaga merupakan bangunan pejabat yang hanya beroperasi 9 pagi sampai 5 petang. Dan paling-paling kalau ada yang overtime sampai 7 malam, yang lain semua akan pulang. Jadi selepas 7 malam, lazimnya bangunan itu akan kosong, tidak akan beroperasi. Hari yang saya jaga kebetulan hari Khamis malam Jumaat Kisi. Dan pendengar Ria 897, kata Atan, bila tiba pukul 12.30 malam, ada satu lagi clocking timing. Saya harus keluar, tinggalkan guard house untuk buat 13 checkpoint clocking. Jadi saya pun kunci pintu guard house, saya letak depan papan tanda itulah on petrol, nanti akan kembali. Jadi saya pun ambil clocking device, saya jalan di checkpoint yang pertama, checkpoint yang kedua, yang ketiga, dan bila sampai di checkpoint yang ketujuh. Checkpoint 7 tepi tandas belakang bangunan. Di belakang bangunan ada tandas. Tandas ini lazim digunakan oleh pembersih-pembersih, pekerja-pekerja bangla yang bertugas. Jadi mereka akan gunakan tandas sebelah belakang. Dan Kisi, tandas di belakang ni Kisi memang jarang dibersihkan. Kalau jalan dari jauh dah boleh bau Kisi. Tandas tu busuk sangat-sangat. Jadi saya ni sedang berjalan menuju ke arah tandas tersebut. Tepi tandas tu ada clocking point.
tepi clocking point tu pula ada pohon yang besar. Pokok tu pula, Casey, pendengar Ria 897 kata Atan, ada shrine, iaitu tempat Cina sembahyang yang warna merah. Lazimnya diletakkan joystick dan limau. Jadi benda tu ada diletakkan pada pohon di tepi tandas. Dan pendengar Ria 897, apa yang berlaku, kata Atan, amat memeranjatkan dan menakutkan. Saya akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini untuk beritahu anda lebih lanjut tentang kisah ini sebentar nanti. Kita teruskan kisah dari Atan. Jadi, Atan kata, checkpoint yang ketujuh tepi tandas yang tidak begitu bersih lah. Tandas yang baunya busuk. Tandas itu tepinya ada clocking point. Tepi clocking point tandas itu juga ada sebatang pohon. Dan sebatang pohon itu dijadikan tempat rakan-rakan bangsa Cina ni semayang lah. Jadi katanya ada shrine warna merah yang lazimnya diletakkan joystick dan juga buah-buahan sebagai offering. Jadi pendengar Ria 897, Atan kata dia ternampak sesuatu yang menakutkan sangat-sangat. Waktu itu di luar tandas tu memang ada tong sampah. Tong sampah tu sebenarnya adalah tanggungjawab pekerja pembersih untuk bersihkan. Jadi kata Atan, saya terperanjat apabila ternampak ada seorang perempuan sedang duduk menyangkung depan tong sampah di hadapan tandas yang busuk dan kotor. Casey, saya memang benar-benar nampak, tapi saya tak nampak siapa dan apa yang dia buat. Bila saya nak menghampiri clocking point nombor 7, dari jauh tandas yang busuk tu tiba-tiba bertukar menjadi sesuatu yang harum dan wangi. Meremang bulu rumah saya sebab wangian yang saya bau tu membuat saya rasa takut. Takkanlah wangi macam ni. Saya pun, kata Atan, berhenti seketika. Nak pergi tak nak. Saya tinggalkan. Casey, saya tak buat. Clocking yang ketujuh saya tinggalkan. Saya pusing satu pusingan yang jauh untuk pergi ke clocking checkpoint nombor 8, nombor 9 sampai yang ke-13 dan saya kembali ke guard house selepas itu. Masuk dalam guard house, Casey dan pendengar Ria 897 termengah-mengah sebab ketakutan. Meremang bulu rumah saya dibuatnya. Bila berada di dalam, saya teringat Casey. Saya nampak di hadapan tandas tadi, nampak ada tong sampah. Dan Casey, tong sampah yang saya nampak bukan yang biasa. Kalau tak silap saya, tong sampah itu adalah tong sampah milik tandas wanita, tempat mereka buang barang-barang peribadi. Casey tahulah, wanita ni setiap bulan kan ada perkara-perkara yang mereka harus lalui. Jadi itulah tong sampah mereka buang benda tersebut. Bukan tong sampah yang biasa di luar tandas. Jadi saya rasa kemungkinan, saya tak pasti dan tak boleh mengesahkannya. Mungkin pembantu ataupun katanya sini mungkin pembersih, kata Atan, terlupa nak kosongkan tong sampah yang berisi lampin wanita, telah pun mengundang benda tu yang duduk di tepi pokok. Saya tahu saya nampak bentuk tubuh macam manusia. Siapa yang nak pergi tengok, Casey? Dah ternampak, larilah, Casey. Itulah peristiwa pengalaman saya. Tolong ketengahkan ya, dari Atan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kita teruskan dengan kisah pengalaman anda dalam rancangan MG12 di Ria 897. Dan saudara, yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Kita terus dengan mendengar kita di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Hazwan Punat. Hazwan, Ya, panggilan dari mana ni? Saya dari Clementi. Anda katakan ada kisah tentang yang dialami dalam rumah ke macam mana? Ya, setiap kali saya mengisap rokok, saya akan letak sebuah bangku di luar rumah saya. Pada satu hari ini, saya terlupa nak bawa masuk bangku saya. Saya pergi naik basikal bersama kawan saya. Saya balik dalam pukul 2 ke 3 pagi. Saya terus balik. Saya di dalam lift. Saya dengar saya mencari kunci saya, tapi kunci saya tak ada. Saya
saya ingatkan saya nak suruh isteri saya bukakan pintu lah. Terus saya keluar dari lift dia, saya nampak ada satu orang tua tengah main dengan kunci dia. Lepas tu saya turun. Lepas tu saya call isteri saya lah, suruh bukakan pintu. Dan saya pun harap tak ada apa-apa terjadi pada 7 anak saya. Lepas tu Selepas saya telefon isteri saya terus naik. Dan makcik itu sudah tak ada kat sana lagi. Itu je kisah saya. Terima kasih ya. Baik, kita teruskan dengan kisah anda yang lain. Boleh cuba tembusi bilik siaran 669-11897. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Ini kiriman daripada pengirim kita bernama Nur Afwan. Nur Afwan berkongsi peristiwa ini. Katanya, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya peminat rancangan MG12. Saya ni adalah orang Pahang. Orang Pahang suka mendengar rancangan ini melalui YouTube. Dan harap dapat KC kongsi pengalaman yang saya alami sewaktu saya kecil. Dipendekkan cerita, dahulu saya pernah hilang KC ketika usia saya 11 tahun. Hilang dalam hutan. Saya masuk hutan dan kemudian tak dapat saya cari jalan keluar untuk pulang ke rumah. Selama 2 hari saya tak balik rumah. Keluarga biasalah menjadi risau, hubungi pihak polis, mengadakan satu pencarian besar-besaran pada waktu itu. Tapi ini dah lama dahulu. Jadi katanya teman kita ni waktu tu 11 tahun saya masuk hutan, saya hilang. Bukan apa, sebab saya tak tahu nak patah balik macam mana. Kisah yang diceritakan oleh beliau, apabila saya masuk hari yang kedua saya hilang. Waktu tu saya pun sedang berjalan dan sampaikan tidak bermaya lagi sebab dah tak makan, tak minum. Jadi lemah anggota tubuh saya. Saya dihampiri oleh seorang wanita. Wanita ni datang pada saya dan tanya, "Nak buat apa kat sini?" Dan saya cakap, "Cik, saya nak balik. Saya tak tahu nak balik macam mana." Kemudian saya menangis. Menangis terisak-isak. "Saya nak balik, cik, tolong saya, cik, tolong saya." Jadi katanya anak pejam mata. Saya pun mengikut arahan makcik itu. Oleh kerana dah terlampau penat, saya pejam mata. Terlampau lapar, terlampau haus, terlampau penat, mengantuk. Saya pejam mata. Saya pejam. Dalam beberapa saat, saya dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Hanya dalam beberapa saat saja, saya dengar dengan jelas orang memanggil nama saya. Dulu saya dipanggil oleh keluarga No. 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 Saya buka mata. Sini. 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 Orang yang tolong cari jumpa saya dalam keadaan dah lemah. Mereka mendukung saya, membawa kepada keluarga, dan saya disatukan kembali kepada keluarga saya. Diberikan rawatan sebabnya saya dah tak makan, dah tak minum. Nanti kalau makan minum secara mendadak, mungkin akan membuat perut saya terperanjat, mungkin boleh memudaratkan. Jadi saya terpaksa dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Waktu itu doktor sumbatkan saya tangan dengan makanan melalui tiub. Malam tu di hospital, ibu dengan bapa saya ada di hospital. Temankan saya. Mereka rasa bersyukur yang saya tak hilang dan dapat temui kembali. Ibu dengan ayah sampaikan tertidur dalam ward hospital saya. Tapi ada seorang wanita yang saya jumpa dalam hutan, yang suruh saya pejam mata, juga ada di tepi katil saya. Dan Kisi juga pendengar Ria 897 FM. Katanya No dalam kiriman kepada saya, itu usianya 11 tahun. Wanita tu datang dekat hospital dan saya rasakan macam orang lain semua tak perasan.
ibu dengan ayah saya pun tengah tidur dan tak perasan. Dia tengok saya, dia senyum. Saya sampaikan terlelap mata, tertidur. Apa yang saya nak kongsi dengan Casey dan juga pendengar Ria yang lain, mungkin susah nak dipercayai. Waktu usia saya 11 tahun, sekarang saya dah berusia 24 tahun, Casey. Usia saya 24. Percaya ataupun tidak, setiap kali saya sakit, demam, saya sakit, lemah, wanita yang sama akan berada di samping saya. Sampai ke saat ini, ibu, ayah, adik-beradik, saudara mara tak pernah nampak wanita ni. Tapi bila saya sakit, saya demam, baring dekat katil, dia akan berdiri di tepi saya. Saya takut sebenarnya nak buka mulut, nak beritahu ibu, ayah, kenalan-kenalan tentang kehadiran wanita ini ketika saya sakit. Izinkan saya bertanya pada para pendengar. Yalah, mereka pun tidak kenal saya. Jadi sebelum tu saya tanya pada anda. Siapakah wanita ni? Dari saya usia 11 tahun hilang dalam hutan, sampai sekarang dia selalu dan sering mendampingi saya ketika saya sakit. Okey, terima kasih pada Noh yang berkongsi pengalaman anda. Bagaimana saudara? Apakah pendapat pandangan anda? Anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook DJ Casey. Dan di Facebook Ria, anda boleh lihat video dan tinggalkan komen tentang video tu. Ramai yang kata seram. Ini daripada Nazim katanya, Casey, saya tunjukkan video tu pada mak saya. Mak saya sampai terpekik ketakutan. Itulah seram perempuan dekat tepi tu Tiba-tiba dia hilang Itu yang peliknya tu. Okey, pendapat pandangan anda, pertanyaan No berkenaan dengan kalau dia sakit, wanita yang pernah bantu dia 11 tahun yang lalu dalam hutan tu sentiasa akan bersama dengan beliau. Jadi dia nak tahu siapakah wanita ini. Adakah mungkin ia sesuatu yang baik atau yang tidak baik? Bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Ya, siapa bercakap tu? Fazli sini. Fazli, apa khabar? Baik. Dan ada pengalaman tentang apa, Fazli? Okey, pengalaman tentang masa saya menjalani Perkhidmatan Negara di AMI di Menteri dulu. 10 years ago. Kebanyakan hari selalu kita training tak pernah ada apa-apa dekat hutan Sarimbun, kat area Singapura. Walaupun kita pergi luar negeri pun tak ada apa. Cuma that one faithful day mungkin dah betul-betul nak kat Wadi time. Jadi kita kalau dalam hutan kita pakai tu silent stick tau. Tapi silent stick tu diorang pecahkan, diorang jadikan dalam straw. Dalam hutan kan. Jadi kita jalan, kita nak ikut dia punya silent straw dia. Tapi kita jalan macam one row kan. Jadi saya nampak depan saya ni kawan saya Boy tau nama dia. Boy lah, nama dia Asni tapi panggil dia Boy. Jadi silent straw tu belok ke kiri. Tapi saya nampak dia jalan terus. Saya cakap Boy, panggil jalan terus je tau. Tapi saya nampak tu Boy. Tapi saya kejar dia sih. Kejar dia nak dekat dalam 20 meter. Lagi belakang saya Sarjan Cina tu panggil saya. Nama saya pula dulu dia panggil Boncit kan. Dia panggil Boncit. Why? Boy go in front lah. Saya cakap dia gitu tau. Saya cakap Boy go in front. Sekali yang Sarjan Cheng tu lah. Dia kata Boy talking about Boy behind me. Rupanya Boy tu belakang dia. Jadi yang saya nampak tu tak tahu siapa yang jalan terus. Nasib baik saya tak terekod lagi. Terus saya nampak Boy belakang tu kan, macam apa tahu dah mengucap sendiri lah. Macam saya tak tahu tu lah. Mungkin kalau saya ikut yang soldier depan tu kan, mungkin saya sesat lagi sini. Yelah, awak ikut orang lain saya ikut orang lain lah. Terima kasih Sama-sama Casey. Baik, itulah kisah pengalaman daripada pendengar kita berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12 datangnya dari seorang pendengar yang ingin dikenali sebagai Pak Din sahaja berkongsi pengalaman. Kata Pak Din, pengalaman beliau ini mengikut kiriman email depan saya berlaku lebih kurang 8 tahun yang lalu.
Dan peristiwa ini ketika beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah satu bangunan yang agak terpencil dan lama di salah sebuah kawasan di Singapura. Katanya, KC tolong jangan sebutkan nama bangunan yang saya letakkan dalam bracket. Untuk pengetahuan KC saja. Baiklah Pak Din. Kata Pak Din, di tempat saya bertugas ni ada seekor kucing yang saya suka sangat, ya, beri makan. Dan kucing ini adalah kucing hitam. Saya dah bertugas tempat bangunan tu dah lama, tetapi saya baru saja terjumpa kucing yang dimaksudkan. Kucing itu bagaikan kawan saya, Kisi, bagaikan teman saya. Bila saya datang kerja, tak kira shift pagi ataupun shift malam, saya akan mencari kucing kesayangan saya. Pada mulanya kucing itu pertama kali saya nampak apabila dia berdiri betul-betul di hadapan pintu masuk factory lama yang saya jaga. Kata Encik Din, ya, bila lihat kucing itu, saya ni dah kesorangan. Memang betul Kisi, saya jaga bangunan yang lama tu seorang diri dan bergili-gili dengan seorang lagi guard yang bertugas pada shift lain. Jadi kata Cik Din, ya, ataupun kata Pak Din, bila saya ternampak kucing tu, saya keluar dari guard house. Bila saya keluar menghampiri kucing itu, saya memanggil, kata Pak Din. Dan kucing itu bergerak ke arah saya. Saya angkat kucing tu, bawa masuk dalam guard room Kisi. Jadi dalam guard room itu saya duduk bermain dengan kucing tu seolah-olah menemani saya sepanjang malam. Dan tempat yang saya jaga ni, kata Pak Din, tak perlu clocking, hanya duduk dekat depan pintu saja. Kerana ia merupakan factory lama dan salah satu tempat untuk masuk adalah dengan memasuki pintu utama bangunan tersebut. Jadi saya duduk di depan pintu utama, ya, main gate lah katanya di sini, ya. Jadi beberapa hari berlalu, saya beli makanan kucing seperti biskut, ya, makanan dalam tin, tetapi dia langsung tak nak makan. Jadi pada satu hari ini, sedang saya makan mi bakso, ya, kata Pak Din, makan mi bakso, saya ternampak kucing kesayangan saya keluar daripada bangunan factory yang agak gelap. Saya pun panggil, kucing tu datang. Saya buka tingkap guard house ataupun guard room saya campak berbola daging bakso tu ke atas lantai. Kemudian kucing tu makan. Selera Kisi. Dia mengiau lagi, nak kan. Saya campak lagi. Dan ini buat saya baru tahu yang kucing ni suka makan daging. Apa saya buat? Saya keesokan harinya bila bertugas tu, kebetulan saya bertugas shift malam, kata Pak Din. Saya datang bawa daging mentah. Saya potong kecil-kecil, kemudian cari kucing yang saya suka tu. Bila cari, saya letakkan atas piring plastik yang saya bawa bersama. Saya alas, letakkan beberapa paru yang belum lagi digoreng di atas pinggan. Kucing tu makan Kisi sampai habis. Wah, jadi setiap hari saya datang dan saya berikan kucing itu makan. Tapi Kisi, kebelakangan ada satu seketika itu, setelah sekian lama saya beri makan daging, ada beberapa kali saya lupa nak bawa makanan. Entah macam mana saya jatuh sakit sampaikan saya tidak boleh bekerja. Tempat tugas saya harus diambil oleh orang lain, kata Pak Din. Jadi akhirnya saya cuti selama lebih kurang seminggu lebih, ya, kata Pak Din. Sakit saya teramat teruk dan katanya di sini akhirnya setelah berjumpa doktor masih belum sihat-sihat, isteri saya bawa saya jumpa seorang pakar perubat tradisional. Pakar itu datang, kemudian dia baca, dia terus memegang nadi saya. Kemudian dia tanya, awak kerja mana? Saya pun cakaplah, kami ada sedikit conversation lah, ataupun perbualan di sini. Dan dia tanyakan tentang tugas saya, tanyakan tentang orang-orang yang saya kenal. Tiba-tiba dia tanya, awak ada tak memelihara haiwan ke dalam rumah ke dekat mana-mana? Isteri terus menjawab, oh tak ada, rumah kami tak ada haiwan, burung, kucing pun tak ada. Saya terus menjawab, ada, tempat kerja saya ada seekor kucing. Saya selalu kasih dia makan. Kesi tukang ubat tu terus terhenti. Dia kata pada saya, awak kasih makan kucing? Kucing, kali hitam. Jadi Kesi, tukang ubat tu kata pada saya,
tolong jangan berikan kucing tu makan lagi, boleh? Kenapa? Jangan berikan. Awak pandang dengan mata, cuba pandang dengan cara lain. Nanti boleh nampak. Saya tak faham apa yang awak cakap ni. Tak apa. Nanti bila awak dah faham, awak akan tahu apa nak buat. Jadi Kisi, saya tak dibenarkan beri kucing tu makan. Kadang-kala sembunyi-sembunyi Kisi, kata Pok Din saya bawa daging dari rumah. Isteri pun tak tahu. Masuk dalam beg kerja. Bertugas shift malam, saya panggil. Dia keluar. Saya taruh atas pinggan. Saya usap-usap kepala dia. Saya kata, kenapalah orang tak kasih aku kasih kau makan? Engkau kucing. Aku sakit tak ada kena-mengena dengan kau. Saya usap-usap kepalanya lagi. Terus masuk dalam. Saya ingat lagi kata-kata tukang ubat tu. Jangan pandang dengan mata, pandang dengan cara lain. Masih bermain di minda saya, Kisi, kata Pak Din. Minggu-minggu berlalu, saya masih belum belum baik dari sakit saya. Batuk-batuk tak henti-henti. Macam-macam ubat dah makan. Masih lagi saya berikan kucing itu makan juga. Cara sembunyi-sembunyi, kata Pak Din. Akhirnya, entah Kisi, dengan kuasa Tuhan, saya teringat akan kata tukang ubat. Jangan pandang dengan mata, pandang dengan cara lain. Ketika itu saya sedang cukur misai. Cukur misai saya dalam guard house dengan menggunakan cermin bulat. Kucing tu sedang makan dekat belakang. Daging yang saya bawa banyak, Kisi. Jadi saya keluarkan cermin cukur misai saya tu. Saya pandang dari cermin untuk melihat kucing yang sedang makan. Kisi, alangkah terperanjatnya, Kisi. Dengan izin Allah, kata Pak Din, rupa-rupanya selama ini saya beri makan bukan kucing. Saya nampak ada susuk tubuh wanita berpakaian serba hitam sedang makan daging dalam keadaan macam merangkak. Saya terkejut, Kisi. Saya terus tarik cermin, masuk dalam guard house, saya tutup tingkap dan sampailah sekarang. Saya masih tak boleh lupa pengalaman saya. Sejak kejadian itu, kata Pak Din, saya dah tak beri kucing tu makan. Penyakit saya makin teruk. Terpaksa saya tukar tugas, pergi ke tempat lain. Barulah beransur pulih. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Ini daripada Encik Muhammad Isa. Apa khabar, Kisi? Kabar baik. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang ini katanya berlaku pada tahun lepas. Saya ni adalah seorang pengawal keselamatan, tapi tahun ni saya dah bertukar dengan syarikat yang lain. Tahun lepas ni saya bertugas dengan syarikat ni hanya untuk sementara waktu. Sebabnya syarikat yang dimaksudkan ini tidak cukup orang. Jadi syarikat lama saya ni memang ada satu tabiat, suka hantar orang sana sini tau. Kita tidak akan jaga di tempat yang sama dalam sekian waktu yang panjang. Kadang-kadang saya kena jaga tempat ni, nanti 2-3 minggu kena tukar tempat lain. Dan ini membuat saya rasa marah dan ramai pekerja syarikat ... ini tidak puas hatilah sebab senang-senang tukar. Ada kalanya nak perlu merancang perjalanan, tukar waktulah untuk keluar rumah dan sebagainya. Jadi Encik Muhammad Isa menceritakan, saya ditugaskan untuk menjaga sebuah kawasan ni. Jadi ini merupakan sebuah sekolah privat di Singapura. Apa yang berlaku dalam sekolah ni, biasalah kita kena buat routine check, di mana kita kena naik daripada lantai 1 sampai ke atas, dan kita harus pastikan bahawa setiap pintu tu dikunci dan bangunan tu memang kosong pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada sesiapa dibenarkan naik ke atas kecuali mendapat kebenaran dari kami lah. Jadi waktu sedang saya berjalan ni di koridor sekolah privat di Singapura ini, saya ternampak ada seorang budak ni tau, Kisi. Ya, sekolah ni adalah sekolah campuran sebenarnya. Jadi ada seorang budak perempuan ni, Mak Saleh lah, dari jauh sedang berjalan menuju ke arah salah sebuah bilik lah. Jadi dari jauh saya nampak, budak ni kenapa dia belum balik-balik? Sekarang ni dah waktu larangan, memang tak boleh ada dalam sekolah. Saya pun panggil, "Excuse me, miss. Excuse me." Dia tak layan saya, Kisi. Jalan terus menunung. Dan entah macam mana, memang dari tempat saya berdiri ni terang. Sebab saya berdiri betul-betul depan tangga tau. Saya kena naik tangga pusing, naik tangga sampai tingkat atas. Jadi tempat tangga ni depannya memang terang. Bila koridor sebelah dalam, sepanjang-panjang koridor tu dah gelap, lampu dah ditutup.
nak jimat tenaga lah, kata beliau. Jadi bila nampak budak ni dari jauh, memang gelap, nampak sama-sama seperti orang berjalan tau Kisi. Jadi Encik Muhammad Isa pun menegur lah, saya menegur memanggil budak tu yang tak tuli. Dan saya baru perasan cara budak tu jalan bukan seperti orang yang berjalan dengan kaki. Seolah-olah dia ni terapung-apung atas lantai. Jadi saya dah rasa tak sedap hati. Sebab bila saya nak buka Swiss, saya kena pergi ke sebelah dalam tempat gelap tu. Di situ ada Swiss board. Dan baru dari itu kena buka kunci. Saya kena naikkan Swiss, barulah akan nyala lampu semua. Saya terus walkie pada, kata beliau ni, guard room. Saya tanyalah, suruh teman saya yang sedang bertugas ni untuk periksa koridor ujung, lantai, katanya di sini, lantai 3, koridor ujung, tengok ada sesiapa tak. Jadi kawan saya sedang pan kamera ni tau Kisi. Sebab budak itu sedang berjalan menuju ke arah hujung koridor satu lagi lah, di tingkat yang sama. Jadi sedang dia menghampiri, saya pun memberitahu guard room ni lah. Jadi beliau pun memandang dan melihat. Alangkah terperanjatnya apabila feedback mendapat maklum balas daripada rakan yang bertugas ni, memberitahu saya yang memang tidak ada sesiapa, tidak ada orang, dan dia tanya kenapa. Casey, saya terus berderau darah saya. Saya nak naik atas pun takut. Saya turun bawah balik, pergi ke guard room, dan saya memberitahu kawan saya yang saya sakit perut. Kemudian saya minta tolong, boleh tak engkau cover aku sakit perut sangat. Saya keluarkan minyak kapak, urut perut, urut kepala saya. Jadi dia kata, kau nak ke tandas, pergilah. Dalam hati saya, pergi tandas? Tak, aku betul, perut aku cuma mengulas, tak nak pergi tandas. Kawan saya pun tinggalkan. Pendengar Ria 897, kawan beliau tinggalkan guard room untuk ambil alih lah. Beberapa lagi tingkat harus dia pergilah sebab setiap tingkat ni ada clocking point di mana kena tap baru akan ada akan dimasukkan dalam sistem komputer lah. Jadi apa yang berlaku, kawannya tinggalkan, si rakan ni pula sedang duduk dalam guard room sambil urut-urut perut, kesakitan perutnya konon-konon. Padahal Gisi, saya memang takut pada malam tu. Dan Gisi, untuk beberapa malam kelihatan benda yang sama. Saya terpaksalah buat tugas saya, dia tidak mengganggu. Dan saya kemudian terus berhenti kerja dan kerja dengan syarikat yang lain. Itu tahun lepas. Tahun ini saya bersama dengan syarikat ... inilah. Dan terima kasih kerana sudi membaca pengalaman saya, Gisi. Syazali berkongsi peristiwa dan dia katakan pada saya dia pernah bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah muzium di Malaysia. Katanya beliau adalah orang Singapura dan berumah tangga dengan orang seberang. Jadi waktu itu adalah masalah di Singapura, di mana saya terpaksa bawa diri ke seberang dan bertugas di Malaysia, bekerja di sana, tinggal di sana selama lebih kurang 7 tahun sebelum saya pulang ke Singapura setelah masalah pribadi saya selesai. Jadi bila berada di sana, tugas yang saya lakukan adalah sebagai seorang pengawal keselamatan pada mulanya. Selepas itu dapat kerja yang lebih stabil, katanya Syazali. Jadi Casey, saya ditugaskan untuk menjaga sebuah muzium. Muzium ini saya tak nak sebutkan namanya, tetapi telah pun diharamkan di Malaysia. Dahulu saya ingat lagi, sewaktu muzium ini masih belum didapati oleh pihak-pihak tertentu, memang ramai Casey yang kunjungi muzium yang dikatakan muzium mistik di Malaysia. Macam-macam Casey, barang-barang, bahan-bahan yang disimpan, yang disifatkan sebagai mistik, disimpan dalam muzium tersebut. Kerja saya senang, jaga pintu depan, tidak benarkan orang masuk pada waktu-waktu malam, hanya pada mereka pegawai-pegawai yang ditugaskan saja boleh keluar masuk. Jadi pada malam yang disebutkan, katanya pendengar kita Syazali, saya sedang duduk ni, saya biasalah Casey, kalau bekerja security ni pasti akan terlelap-lelap. Kita pula seorang yang jaga, tak perlu buat clocking, cuma duduk depan pintu pagar tu sajalah. Jadi katanya saya terlelap-lelap sampaikan saya terbangun apabila saya rasa macam terdengar orang beri salam, tapi suaranya terketa-keta. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897, Syazali kata, saya pun terbangun dan saya jawab, Waalaikumsalam. Saya konon-konon gosok mata lah, takut-takut Casey, majikan saya datang, periksa saya, habis kena marah. Tengok ada makcik ni. Kemudian dia datang, dia kata, nak, boleh makcik masuk kejap? Dia tanya saya cerita ni meremang dulu rumah saya.
Dia kata, nak, boleh makcik masuk sekejap? Anda bayangkan, dalam museum tu semua barang-barang mistik yang disimpan tu. Kemudian Syazali kata, saya kata pada makcik tu, tak boleh cik, tempat ni larangan. Kalau makcik nak, makcik kena tunggu pagi. Sebab apa? Saya ditugaskan untuk jaga, tak boleh seorang pun masuk tanpa izin kebenaran. Makcik ada surat ke dokumen, boleh tunjukkan saya? Tak nak, makcik nak masuk dalam. Anak makcik ada kat dalam. Anak makcik? Dalam ni tak ada orang, cik. Saya seorang je yang jaga kat depan ni. Tolonglah, nak. Anak makcik kat dalam. Casey, saya dah tak tahu nak buat apa. Jadi, saya pun buka pintu museum tersebut. Saya buka pintu museum. Saya tengok dalam gelap, Casey. Saya nak masuk pun takut. Benda yang pertama saya nampak macam kepala tengkorak tergantung. Itu ibarat macam satu perhiasan masuk dalam museum. Jadi saya toleh belakang. Saya kata, makcik? Casey, depan pintu masuk museum tersebut, makcik tadi dah hilang. Okey, kisah ini, sebelum kita berehat, saya bacakan satu lagi kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Okey, beliau gunakan nama samaran. Katanya jangan sebut nama yang tertera di alamat email. Kalau Casey terbaca, Casey tak perlu baca kiriman saya. Okey, saya takkan baca nama anda. Saya gunakan nama Ina, Ina, I-N-A. Ina bukan nama sebenar, nama samaran. Pengalaman berlaku di rumah beliau, iaitu terletak di kawasan Clementi. Beginilah kisahnya. Selamat malam kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama Ina bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan di sini. Ina berkongsi pengalaman berlaku di rumah Clementi, dan kejadian ini terjadi selepas Ina mimpi. Ina pernah mimpi dikejar oleh sejenis lembaga tinggi besar hitam. Dalam mimpi, Ina lari sampaikan terjatuh. Bila dah terjatuh, baru tersadar dari tidur. Jadi setelah kejadian mimpi yang menyeramkan yang pertama tu, masih ingat lagi mimpinya. Keadaan pelik mula berlaku dalam rumah. Betul, Casey. Kadang-kadang malam-malam tengah tidur dengan suami, berdua saja. Kami dah berumah tangga tapi masih belum ada zuriat. Tengah tidur, nanti akan dengar bunyi telapak kaki orang jalan dengan lajunya dalam rumah. Dalam rumah, bukan atas, bukan bawah, tapi dalam rumah, dengan telapak kaki orang jalan dengan pantas. Malam-malam kadang-kadang dengar bunyi orang buka paip air. Bunyi paip air di sinki air di dapur. Pernah bangun, Casey, kata Ina. Keluar dari bilik pergi dapur, tengok tap paip air itu memang tutup rapat. Tapi bila dengar bunyi air datang dari mana? Mustahil rumah orang sebelah buka paip boleh dengar. Pendengar Misteri Jam 12, Ina menceritakan lagi. Selain daripada kejadian aneh, bunyi telapak kaki, bunyi air, kadang-kadang suami pernah nampak, Ina pun pernah nampak, kita pernah nampak kelibat. Kalau tengah duduk, tengah berdiri, tengah makan, tengah telefon, nanti nampak kelibat macam suami masuk dalam bilik. Nanti tengah cakap dekat telefon, tiba-tiba suami masuk dalam rumah daripada pintu ruang tamu. Terperanjat dibuatnya, kata Ina. Lalu Ina bertanya pada suami, "Bang, abang dari mana?" Aku keluar kejap lah. Tapi saya nampak kelibat suami masuk dalam bilik ketika saya sedang menggunakan telefon. Itu tidak kisah. Banyak lagi kelibat-kelibat saya dengan suami nampak. Lama-kelamaan kami pun mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan, dan sekarang ini sedang diusahakanlah untuk membantu melegakan keadaan rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Kiriman SMS daripada Encik Wahid, katanya, apa khabar Casey? Seram betul kisah yang tadi. Dan ini mengingatkan saya kisah yang berlaku pada adik saya. Juga pernah menyewa sebuah rumah. Dan katanya kisah ini berlaku dalam bilik anak saya.
dalam bilik anak kepada adik saya ni, anaknya seringkali katanya ternampak ada seorang anak kecil yang berwajah hitam duduk di atas almari. Jadi ibunya iaitu adik saya tak percaya dengan kata-kata anaknya sebab ibunya tinggal di rumah tu dengan dia dah lama. Dan ini adalah sebuah rumah sewa. Dan berlaku katanya yang berlaku agak beberapa tahun yang lama, kata Encik Wahid. Dan yang menyeramkan, setiap kali anaknya akan terbangun waktu malam akan kejutkan ibunya, iaitu adik saya, kata nak tidur bersama. Jadi ibunya anggap sebagai satu alasan yang dia tak nak tidur dalam bilik seorang diri. Sebab memang sejak dari rumah lama memang nak berkepit dengan ibunya. Sampaikan ibunya tak percaya, ibunya, adik saya tidur dengan anaknya dalam bilik yang sama. Pendengar Ria 897. Jadi sebelum ni anaknya yang dia tak beritahu berapa usianya tidur dalam sebuah bilik, diasingkanlah. Kali ini kau tidur bilik kau, mama tidur bilik mama, macam tu lah saya rasa lah. Jadi bila anaknya kadang-kadang malam tu kejutkan, ma nak tidur sama ma, takutlah ada ni nampak tu. Katanya di almari sebelah atas almari nampak ada budak kecil muka hitam sedang duduk, tengok mata terbeliak, tengok dia yang sedang tidur. Siapa yang tak takut? Akhirnya ibunya dah tak tahan lagi, ibunya nak merasakan. Adik saya tidur dengan anaknya. Katanya Encik Said, ini cerita yang diceritakan oleh adik kepada Encik Said lah. Adik saya tidur, malam pertama terus tak berani nak duduk dalam bilik tu lagi. Sama kisi. Sedang tidur, tiba-tiba dia perasan macam ada budak sedang duduk atas almari. Wajah hitam, mata terbeliak, rambut kusut masai sedang tengok. Dia dan anaknya tidur sekatil. Kisi terperanjat dibuatnya. Dengan segera adik saya suruh suami kasih balik rumah tu. Dan terpaksalah. Kisi deposit yang dibayar tak tahu berapa bulan diambil begitu saja. Dan itulah peristiwa pengalaman yang cukup menakutkan Kisi. Dan pengalaman Ram tentang apa ni Ram? Silakan. Tentang begini, sebenarnya saya pergi kerja sapu. Aha. Kerja sapu di daerah Mandai. Jadi satu ketika itu saya pun tak tahulah ya, dekat Mandai itu banyak ada misteri yang saya dengar daripada misteri jam 12 kan. Jadi saya masuk dari lorong nak pergi zoo tu, saya ternampak satu arnab putih tau. Itu dalam jam pukul 2 lebih pagi lah. Saya kerja memang kerja sapu pagi malam lah, saya bawa lori kan. Jadi saya pun pelik. Kalau saya cakap sama tu arnab, kalau betul lah kau ni nyerupa apa kan Kalau saya balik, saya jalan terus, saya balik semula kalau ada saya tangkap. Tapi ternyata benda tu ada. Apabila benda tu ada, saya pun turun. Bila saya turun, saya nak tangkap itu arnab. Dekat sebelah pokok besar tu saya ternampak sesuatu lembaga. Jatuh berupa kain putih lah, mak kunti lah, biasa je kan Jadi bila saya nak tangkap, saya asal benda ni ada kat depan. Saya pun terfikir juga, ini benda apa sebenarnya ni. Jadi saya teringat orang-orang tua cakap, kalau waktu malam ada arnab putih, iaitu ada mak kunti. Saya pun terfikir. Saya pusing balik, saya nak tengok, dah tak ada. Itu yang sebenarnya dalam cerita ni lah, kira baru jugalah. Nak kirakan Casey, malam ni banyak cerita misteri. Sebenarnya banyak. Hello. Hai, siapa tu? Didi. Siapa ni? Didi. Didi, panggilan dari mana Didi? Dari Wooden, Casey. Dan pengalaman tentang apa ni Didi? Pengalaman di Mandai. Silakan. Hutan. Silakan. Waktu tu saya mencari durian Casey. Cari durian di Mandai? Di Mandai. Oh, pandai awak tahu kat Mandai tu ada durian Kita lalu naik teksi kan. Saya nampak kita terus sana. Jadi anda mencari durian ni berapa ramai ni? 2 orang je Casey. Silakan. Saya dengan abang saya Casey. Mencari durian lah. Dah dapat 2-3 biji gitu. Tiba-tiba ada bunyi mengilai. Abang saya terus dah takut-takut lah. Dia cakap dia tak apalah, kita cari je lah. Lepas tu ada bunyi buah datuk Casey. Lepas tu kami cari lah. Bila kita cari tu, ada benda di pokok, tak tahu macam pokok duri-duri Casey, bergoyang Casey.
Dia dah cakap mungkin durian kat situ lah. Bila kita pergi nak lalu pergi sana, saya nampak benda merangkap di sini. Tapi kita pun apa lagi, durian semua kita tinggalkan. Kita pun lari towards siot lah. Bila kita lari towards siot tu, kita terlupa handphone. Kita nak tanya pun, kita patah balik ke sini. Bila kita patah balik, kita tak berani lah. Pasal apa tau, bila kita nak masuk tu, benda tu dah merangkap kerja kita ke sini. Dengan matanya merah ke sini. Lepas tu kita balik lah. Balik, kawan saya dekat 3 bulan lah ICU demam. Itu lah pengalaman saya ke sini. Terima kasih ya. Sama. Baik. Suzlina. Katanya Suzlina, selamat tengah malam KC dan juga pendengar MJ12. Saya pernah satu ketika dahulu menunggang motosikal. Suzlina menunggang motosikal Dan ini berlaku dekat kawasan Mandai Road. Seorang diri menunggang motosikal waktu malam, angin sejuk. Saya dah biasa tunggang motosikal seorang diri waktu malam. Tiba-tiba dekat kawasan Mandai Road ni, saya terasa motosikal saya ni macam berat semacam. Dan bila berat ni, saya tahu bahawa berat yang saya sedang tunggang motosikal ni rasanya sama seperti ada orang duduk di belakang motosikal saya, Casey. Sepanjang perjalanan, ialah kita ni menunggang motosikal, mana ada CD player. Saya baca kisi, mulut komat kamit membaca Ayatul Kursi. Nasib baiklah saya hafal surah ni. Jadi saya confident sikit. Jadi saya baca ayat kursi sambil menunggang motosikal. Masih lagi berat. Ya baca dan baca, terus baca. Tiba-tiba motosikal saya kembali ringan, macam saya seorang sajalah yang menunggang motor itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau kisah saya tak berapa seram. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Nana. Nana ada kisah misteri, silakan. Ayo misteri. Silakan. Okey. Selamat pagi Casey. Saya Nana. Saya ada sebentar sekejap. Pasal saya nak ceritakan tentang satu pagi ni macam biasa saya hantar anak ke kerja lah. Actually dia NS pergi Mandai Camp. Bila saya balik tu saya lalu dekat yang krematorium yang Mandai situ. Masa tu kereta tak banyak lah, tapi masuk Seleko tu saya drive pergi sana jalan, suddenly ada satu macam nyonya, dia bawa macam bunga sama macam buah ke dalam satu plastik bag. Dia macam suddenly macam dia out of nowhere dia timbul. Jadi saya jam brake lah. Jam brake saya macam hati berkata-kata lah, kenapa nyonya ni bawa macam ni, very dangerous lah. Bila dah out of the Mandai Road tu, nak keluar pergi menuju Sembawang Road tu, ada satu kereta yang bertembung masuk dekat dalam Seleko tu. Actually van yang bawa keranda tau. Selalunya depan tu ada gambar kan. So gambar tu actually gambar nyonya yang tadi saya nampak tu. So it's a mystery lah. Sampai saya sambil memandu tu, sambil fikir, betul ke nyonya ni? But it's nyonya tu. So jadi macam sampai balik, sampai rumah tanya suami lah, kenapa betul ke? Macam tertanya-tanya lah. Dia bukan cerita hantu, tapi it's a mystery. Sampai sekarang masih boleh ingat itu insiden lah. Jadi terima kasih Terima kasih. Sama. Kembali.